Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin pada hari ini. Bertemu kita dalam forum Hal Ehwal Pelajar bersama saya Nur Atika Diwan sebagai moderator anda pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan kepada panel-panel kita pada hari ini, seperti yang kita sedia maklum, remaja merupakan aset penting kepada negara pada masa hadapan. Mereka lah individu yang akan menerajui pemerintahan negara serta menjadi tenaga bagi memajukan serta menjaga keamanan negara. Namun, akhir-akhir ini remaja di negara kita kebanyakannya sudah tidak cenderung lagi untuk menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu, pada hari ini kita akan mengupas apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya situasi ini. Sebelum kita mengupas isu ini secara lebih mendalam, terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan dua orang panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudari Ruby yang merupakan pengetua di SMK Seri Gombak. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, khabar baik. Dan seterusnya, ahli panel kedua, Ayu Berbaju Kurung, Saudari Iza yang merupakan guru kaunseling di SMK Seri Pantai. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Ibu. Selamat datang cikgu. Sebelum kita menyimpang lebih jauh, soalan saya yang pertama ditujukan kepada Saudari Ruby. Saya ingin bertanya, apakah faktor yang menyebabkan pelajar-pelajar pada hari ini tidak lagi berminat untuk menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Saudari Atika. Pada pendapat saya, antara faktor kenapa pelajar lepasan SPM mereka kurang berminat nak sambung belajar ni kerana mereka lebih cenderung untuk mencari pendapatan mereka sendiri. Kalau kita lihat kepada Jabatan Hasil Kajian Jabatan Perakaan Malaysia, kebanyakan pelajar lepasan SPM ni mereka terus nak cari kerja. Mereka tak nak sambung belajar kerana kalau kita lihat ekonomi gig kita ni banyak menawarkan pekerjaan-pekerjaan yang lumayan. Contohnya seperti e-hailing, rider Foodpanda, Grab, yang mana pekerjaan tersebut menawarkan gaji lebih tinggi daripada daripada pelajar lepasan ijazah dan diploma, yang mana permulaan gaji itu bermula daripada RM2,000. Sampai itu, pekerjaan-pekerjaan tersebut juga menawarkan waktu pekerjaan yang sangat fleksibel berbanding dengan sektor awam dan swasta, yang mana perlu mengikut waktu yang telah ditetapkan. Sekiranya masuk kerja waktu pukul 9, kena habis pukul 6. Berbandinglah, bezalah dengan pekerjaan-pekerjaan e-hailing, GrabFood ataupun Foodpanda ni, yang mana kita ikut masa sendiri nak kerja, sama ada waktu pagi, tengah hari, malam. Memang tiada kita kata apa? Tiada ikatan ikatan waktu. Sebenarnya sangat fleksibel. Betul, saya juga perasan terdapat pelajar lepasan SPM ni dia lebih cenderung untuk menjadi influencer berbanding untuk menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Ya, saya setuju dengan pandangan Saudari Atika, sebab kalau kita dapat lihat pelajar-pelajar lepasan SPM sekarang ni, mereka dipengaruhi oleh influencer kat luar sana, sama ada TikTokers ataupun YouTube, yang mana menjanjikan ataupun mempromosikan dengan menjadi influencer, menjadi TikTokers, mereka dapat menjana pendapatan yang lebih tinggi, sehingga dapat menjana berpuluh-puluh ribu untuk menjadi kaya. Jadi pada pandangan saya, pengaruh influencer ni juga menjadi salah satu faktor jugalah mereka tak nak sambung belajar dan cenderung untuk ada pendapatan mereka sendiri. Terima kasih kepada panel pertama atas pandangan yang berisi dan bernas sebentar tadi. Justru saya ingin bertanya kepada panel yang kedua, sekiranya terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam perkara ini. Silakan panel kedua. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Saudari moderator dan rakan panel saya. Okay, antara faktor lain yang boleh kita utarakan untuk menjadi faktor kenapa pelajar SPM tak nak sambung belajar kan, adalah mereka ni kebanyakannya lahir dari keluarga yang kurang berkemampuan lah, boleh cakap miskin lah kan. Maksudnya ibu bapa diorang ni sendiri struggle, maksudnya bersusah payah. Diorang punya pekerjaan pun macam ala kadar je kan. So macam dari situ tak mampulah, dia orang tak mampu untuk menyara anak mereka untuk menyambung pelajaran kerana yuran tinggi kan, faktor ni juga kan. Lepas tu
Okey, lepas tu pula kan tambahan kita had to mengalami musim COVID kan. So kebanyakan ibu bapa juga mengalami krisis kehilangan pekerjaan. Dari situ bertambahlah bebanan juga ibu bapa tak dapat menyara dan anak-anak sendiri mengambil inisiatif untuk menolong ibu bapa mereka dengan bekerja lah. Sambil kan kerja nak dengan kan mana ibu bapa tu. So sebabkan dia orang tak nak jadi bebanan kepada ibu bapa tu, dia orang bekerja dan tak nak sambung belajar. Okey. Dan boleh saya tambah? Saya tambah juga satu lah. Kalau mereka insist lah kalau nak sambung belajar pun, dia orang boleh sambung belajar. Ada macam bantuan yang dekat oleh kerajaan seperti PTPDN dan sebagainya. Tapi at the end, akhirnya tu dia orang kena bayar pula PTPDN tu pun dah jadi macam beban jugalah sebab 3-4 tahun kerja lepas study tu kan, dia orang kena bayar lah. Daripada kalau bayar kan, bayar tu gaji daripada dia orang dah habis belajar tu kan, kerja dia orang tu kan, dia orang kalau bersih pun dapat 1,500 lebih macam tu lah. Tapi kalau dia orang buat secara yang kerja sendiri tak payah belajar apa-apa, dia orang boleh mungkin dapat duit lebih pada itulah, 3,000 lebih ke kan, macam tu lah. So itulah pada faktor-faktor yang dia orang tak nak semua belajar cerita SPM. Okay, terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya kita akan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenapa pelajar SPM tidak berminat untuk sambung belajar berdasarkan temubuan yang kita jalankan di kalangan pelajar IPG dan Diploma Pendidikan Universiti Malaya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya seorang pelajar daripada IPG Kuala Lumpur, daripada kampus Bahasa Melayu. Jadinya saya nak tanyalah, apa pendapat Cik tentang pelajar lepas SPM yang tak sambung belajar sekarang? Apa faktornya? Okey, selamat hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagi pendapat saya, tak semua pelajar lepas SPM ni dia tak nak belajar. Mungkin mereka tak ada peluang. Contohnya sebab kewangan keluarga. Kan sekarang ni lepas PKP, mak ayah pun banyak hilang duit, banyak hilang kerja semua. Ada yang nak belajar tapi mereka tak ada peluang. Jadi mereka ada yang memilih untuk bekerja dahulu sebelum meneruskan pengajian dia orang lah. Dan mereka ada yang kan beliau bekerja, jadi dia dah selesa dengan gaji semua tu, jadi dia orang decide untuk tak sambung belajar. Mungkin itu salah satu sebab. Okey. Selain daripada itu, antara faktor yang dah disebutkan oleh Encik Alia tadi, antaranya yang saya dah kaji adalah pelajar sekarang mereka macam tak dapat sangat manfaat sambung belajar ni. Apa pandangan Cik Alia daripada faktor? Ya, betul. Sebab kalau dalam kehidupan yang betul, yang realiti pun, lepas SPM, lepas jawab SPM je, murid-murid akan terus ke rumah dan buat ahli kerja masing-masing. Jadi guru pun tak dedahkan ke mana, maksudnya lepas SPM tu apa yang kita boleh buat, diploma, ijazah semua. Tak semua pelajar yang ada keluarga berdasarkan pendidikan yang tinggi. Jadi tak semua pelajar yang tahu. Ada yang bapanya dah tua, jadinya mereka tak tahu nak apply dekat mana, nak masuk belajar ni kat mana. Dan yang dia orang tahu, lepas SPM kerja, lepas SPM kerja cari duit, lepas SPM kerja cari duit. Jadi mungkin pihak sekolah yang perlu menjadi penggerak kepada mereka yang berkenaan dengan kerjaya. Contohnya pihak sekolah buat lawatan ke Carnival Hala 7 Super SPM. Carnival tu dah ada daripada NGO ke, ada daripada KPM. Jadi pihak sekolah yang membawa murid-murid, sebabnya
tak semua ibu bapa yang berpengetahuan tentang caregiver tu. Tak semua ibu bapa yang cakna tentang hala tuju lah. Jadi selain daripada tu, pihak sekolah boleh juga buat program di sekolah, menjemput sekolah-sekolah lain. Jadi mereka boleh berkongsi pengetahuan. Mungkin ada pelajar ni kakak dia dah masuk juga semua kerjaya semua tu, dia orang boleh kongsi dekat dalam camp tu lah. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam temu bual tentang faktor kenapa kebanyakan pelajar sekarang tak nak sambung belajar. Oleh itu, bersama dengan saya ada seorang yang juga pelajar pendidikan, iaitu DPP, yang akan saya temu bual dan tanyakan faktor daripada Cik, apa pendapat beliau. Boleh Cik kenalkan diri sikit? Okey, nama saya Nurul Amira. Okey, antara salah satu faktornya ialah syarat pembiayaan yang ketat dikenakan kepada pelajar oleh institut pengajian. Seperti contohnya di Universiti Malaya ini, kita mengamalkan zero balance policy, iaitu secara tak langsung dia akan membebankan kepada pelajar kerana pelajar perlu menyelesaikan yuran tersebut secara lamsam sebelum mereka memulakan pengajian. Sebelum ini terdapat juga institusi pengajian tinggi yang mengamalkan yuran perlu dijelaskan sebelum mereka menduduki peperiksaan. Perkara tersebut dia membantu pelajar untuk membayar secara ansuran. Secara tidak langsung pelajar itu tetap dapat menyambungkan pengajiannya. Sebagai contoh, polisi zero balance ini membebankan pelajar, iaitu saya dapat bagi situasi rakan satu option saya yang terpaksa mengundurkan diri daripada meneruskan pengajian ini disebabkan dia tidak mampu untuk melangsaikan yuran tersebut secara lamsam. Di situ kita boleh lihat kadang-kadang faktor pelajar tidak menyambung itu bukan kerana minat sahaja, bukan kerana mereka tidak berminat, tetapi terdapat faktor lain seperti yang saya cakapkan, universiti yang syarat ketat yang dikenakan oleh universiti terhadap pembiayaan pengajian tersebut. Saya rasa itulah. Hadirin sekalian, berdasarkan temu bual sebentar tadi dan daripada pandangan-pandangan panel yang diutarakan pada hari ini, kita dapat melihat banyak faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya kekurangan atau tidak kecenderungan pelajar lepas SPM untuk menyambung belajar di peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu, kita seharusnya memandang perkara ini dengan lebih serius, kerana mereka ni pelajar-pelajar lepas SPM ini merupakan insan yang akan memacu dan menerajui negara kita pada masa hadapan. Oleh itu, semua lapisan masyarakat termasuk kita semua pada hari ini seharusnya bersama-sama untuk mengatasi masalah ini daripada terus berlaku. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panel-panel kita pada hari ini, dan sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon maafkan. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar cikgu? Ke boleh cari kerja dulu. Sabar. Sebuah serangkap pantun yang berbunyi, kalau ada sumur di ladang boleh kita berjumpa lagi.